Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah turn Abang untuk ceritakan kisah seram. Dan kali ini Abang ceritakan 3 kisah seram dalam satu video. Ada juga yang tegur dalam komen, Abang kenapa kalau Abang cerita kadang-kadang laju, ada yang video yang laju, ada yang video yang slow. Macam ni, bila video tu Abang cakap perlahan-lahan, maksudnya cerita yang disampaikan tu pendek-pendek. Jadi Abang, cerita yang disampaikan tu pendek lah kan. Jadi Abang terpaksa panjangkan dengan slowkan Abang punya pergerakan mulut. Jadi kalau cerita tu terlalu panjang sampai nak jadi macam satu buku, Abang terpaksa laju gila-gila cakap supaya tak nak lebih daripada 30 minit, dah termasuk dengan gagapnya, termasuk dengan salah cakapnya. Itu mesti dah lebih daripada 30 minit. Abang terpaksa laju-lajukan supaya kurang, supaya tak adalah orang boring tengok Abang punya cerita panjang-panjang sangat. Jadi cerita kali ini adalah berkaitan dengan gula-gula. Ada 3 cerita, tiga-tiga berkaitan dengan gula-gula, tapi disampaikan kepada Abang pada waktu-waktu yang berlainan, dan daerah dan negeri-negeri yang berlainan. Menarik kan? Jadi kalau korang nak tahu, korang tahu ke gula-gula tu apa? Abang harap korang tahulah yang melompat-lompat tu. Abang tak nak cakap lebih-lebih, nanti kan yelah, abang sekarang ni pun lebih kurang pukul 11 malam. Tak adalah malam sangat. Tapi tetap abang tak nak sebut benda-benda yang macam tu. Bukan apa, psycho. Nanti abang nak tidur seorang kan, terbayang kat sebelah abang dah abang tidur seorang kan. Okey. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh, kalau tak silap abang, nama dia Farhan. Farhan, dia duduk dekat kawasan satu taman perumahan dekat Kota Tinggi. Ini adalah cerita paling terbaru abang dapat. Bukan terbaru, di antara 3 cerita ni dah cerita yang paling terbaru abang dapat kan. Yang 2 lagi tu macam dah lama. Abang tak boleh nak shoot 2 tu sebab pendek sangat. Ni ada masuk cerita Farhan ni panjang sikit. Okey, ceritanya macam ni. Pada satu hari, Farhan ada jiran kepada Farhan ni meninggal. Tapi diketahui yang meninggal ni orang tu dah tua tau. Dia macam atuk lah. Atuk yang duduk dekat rumah tu, anak dia bela. Jadi cucu kepada atuk tu kawan lah dengan Farhan. Jadi bila dah kawan-kawan tu dah rapat-rapat tu, Farhan kenal lah dengan atuk tu. Jadi nak jadi cerita, satu hari atuk tu meninggal. Tapi sepanjang Farhan kenal dengan atuk tu, dia tak pernah bercakap pun dengan atuk tu. Sebab atuk tu dia macam dah ingat-ingat lupa. Mengikut kata cucu dia ni, atuk dia ni macam ada amal-amalan sesuatu lah kan. Tapi katanya dah buang sebab dah terlalu tua, dah lebih daripada 90 tahun kan. Dah terlalu tua, jadi amalan tu dah dibuang lah. Okey, nak jadi cerita, selepas dia meninggal tu, misal kata dia meninggal hari Sabtu lah. Dia meninggal hari Sabtu, jadi petang Sabtu tu dah ke bumi. Jadi petang Sabtu ke bumi, malam tu adakan kenduri arwah. Itu memang standard lah kita sebagai orang Melayu kan. Jadi bila Farhan ni sebab dah rapat kan dengan keluarga tu, dah ada rapat dengan kawan dia kan. Jadi mak bapak dia tak dapat nak hadiri majlis tahlil malam tu. Mak bapak si Farhan ni lah, dia cakap dengan Farhan. Dia kata Farhan menjadi wakil keluarga lah, wakil lah. Kau je lah yang pergi. Mak dengan abah tak boleh nak pergi sebab mak abah dia ada hal dekat kampung urgent. Berkaitan dengan apa, Farhan tak beritahu dengan abang lah. Jadi petang tu juga mak bapak Farhan memang terus drive balik ke, kalau tak silap balik ke Pontian macam tu. Daripada Kota Tinggi ke Pontian. Jadi mak bapak dia akan tidur dekat Pontian lah malam tu. Jadi Farhan ni menjadi wakil keluarga untuk pergi ke majlis tahlil jiran dia yang meninggal tu. Okey. Selepas mak bapak dia bertolak pergi lebih kurang 4-5 petang, tiba-tiba si kawan Farhan yang atuk dia meninggal tu datang rumah. Dia kata, "Weh, aku nak cakap dengan kau sesuatu, boleh tak? Aku sebenarnya susah hati." Lepas tu kata Farhan, "Kenapa yang kau susah hati sangat?" Dia kata, "Macam ni, atuk aku memang masih hidupnya." Dia kata, "Kau pun tak pernah cakap dengan atuk aku kan? Kau pun tengok atuk aku macam misteri je kan? Sebenarnya atuk aku ni, keluarga aku cakap ada bela-bela. Tapi aku ingatkan dah keluar semua. Maksudnya ilmu tu dah dipindahkan ke tempat lain. Ke dalam baldi ke dalam tong ke dalam tempayan ke."
Tapi rupanya ada satu ilmu yang tak dapat nak dikeluarkan, kata kawan Farhan tu. Farhan cakap apa? Ilmu tu ilmu apa? Dia kata, kawan dia pun, aku pun sendiri tak tahu dia kata ilmu apa. Cuma bapa aku pesan tadi, mak bapa aku pesan, dia kata kemungkinan besar ilmu tu akan balik rumah aku malam ini sebelum kenduri, selepas kenduri. Macam itulah dia kata. Lepas tu Farhan dengar, seram juga. Habis kalau dia balik tu dalam bentuk apa? Tu kawan dia cakap, aku sendiri tak tahu dalam bentuk apa. Tapi itulah tu yang aku takut tu, aku cerita kat kau, dia kata. Okey, tak apalah. Nak jadi cerita, rumah dia orang ni selang satu rumah tau. Tapi dia macam satu lorong, dia kata, Farhan kata macam satu lorong. Bila masuk lorong tu akan jumpa rumah Farhan, lepas tu ada satu rumah, lepas tu baru rumah kawan dia. Nak pergi rumah kawan dia tu, wajib lalu rumah Farhan dulu. Memang tak ada jalan lain, itu je lah. Ujung jalan tu jalan mati. Dia kena jumpa dengan rumah Farhan dulu, rumah lain, atau baru rumah yang meninggal tu. Okay. Nak jadi cerita, bila bapa mak dia pun dah pergi balik kampung, tu Farhan pun siap-siap bila kawan dia dah balik, dah waktu maghrib masa tu. Jadi Farhan ni siap-siap lah nak pergi kenduri arwah kan. Bila dah siap-siap nak pergi kenduri arwah, waktu tu belum maghrib lagi. Lebih kurang pukul 7 macam tu lah. Sebab kenduri arwah dekat negeri Johor, dia kata kat Kota Tinggi, dimulakan selepas sembahyang Isyak. Okey lah, tak ada masalah pun. Jadi si Farhan ni tunggulah dekat rumah, sambil-sambil tu dia buka TV. Bila dia buka TV, biar bergemalah rumah tu, tak adalah nampak sunyi sangat, dah lah selang dua rumah ada orang meninggal kan. Jadi tak sedap lah. Lepas tu bila TV dah buka, tak ada siaran yang menarik, congceng-congceng macam tu, dia buka lah laptop. Okey, maaf kadang-kadang jam abang tu berbunyi menandakan pukul 12.30 malam. Jadi ada selawat-selawat sikit, sorry lah kalau korang terdengar. Jadi Farhan macam mana tadi? Farhan pun buka lah laptop. Bila dia buka laptop tu, sambil-sambil dia main game. Lepas tu TV tu buka. Lepas tu waktu tu belum maghrib lagi. Bila dah TV tu buka, lama-lama dia pun dengar azan maghrib. Bila dia dengar azan maghrib, dia kata nanti dululah dia nak semayang, sebab azan maghrib dia kata lebih kurang 7.20. Dia ambil lah masa lebih kurang 7.30 lah katanya dia nak semayang kan. 7.30 dia nak semayang. Okey, tak apalah, dia kata okey je. Tengah-tengah dia main game, waktu tu dah habis azan maghrib, dia dengar dekat luar rumah ada sliding door. Sliding door dia bergegar. Lepas tu dia kata angin agaknya, sebab kawasan Kota Tinggi kan, mungkin kawasan tinggi, anginnya banyak kuat lah, anginnya agak kuat lah. Jadi dia tak kisahlah bunyi bergegar tu, okey tak ada masalah, dia kata. Lepas tu gegarnya tak berhenti, tapi gegarnya pelik cakap, macam macam tu. Lepas tu dia tak apalah, dia terus kelar main game. Dia pandang belakang, dia tak nampak apa-apa. Sebab pada waktu tu suasana luar dah gelap. Kalau rumah yang ada sliding door ataupun pintu sliding tu, dia akan letak lapisan coating kan, macam pelapik yang kalau malam kita nampak kat luar tu gelap, tapi orang luar nampak kita terang dalam rumah. Sebab dia kata, Farhan kata waktu tu langsir mak dia cabut buat pergi basuh, dia kata. Jadi rumah kat sliding door tu tak ada langsir. Jadi dia tengok-tengok dekat sliding door tu, dia tak nampak apa-apa pun, sebab dia tak nampak luar. Macam mana nak cakap macam tu lah, korang faham lah Jadi bila dah gegar 2-3 kali, dia ingat angin. Lepas tu dia rasa macam terganggu, dia pergi tutup TV dulu. Bila dah tutup TV, dia pun teruslah buka laptop lagi sekali, main game. Bunyi lagi sekali, macam tu sliding. Nak jadi cerita, sliding door tu belakang dia duduk dekat sofa, selang kalau berjalan lebih kurang 5 langkah lah, sampai dekat sliding door tu. Jadi dia tak puas hati, dia pun tutup lah laptop, dia pun pergilah kat sliding door tu. Dia pergi kat sliding door tu, dia tenung kat sliding door tu, dia tekap-tekapkanlah dia punya tapak tangan kan, supaya tak nampak bayang-bayang dia. Kalau tengok macam tu memang nampak dalam rumah balik kan, pantulan. Dia nak tengok keluar ni apa benda, dia nampak orang pakai kopiah. Kenapa pula orang pakai kopiah ni datang rumah aku? Dia ingat kawan dia nak jemput lah, kawan dia yang atuk tu meninggal kan, nak jemput datang rumah lah. Dia cakap lah, Hazmi, nantilah dulu, aku nak sembahyang maghrib dulu, kan kenduri kau lepas Isyak. Lepas tu benda tu diam je. Kenapa lah Hazmi ni dia yang macam tu aja? Dia kata, okey tak apalah, lantak kau lah, kalau kau nak berdiri kat situ, berdirilah, nantilah aku datang, kau pergi balik dulu, dia kata. Dia pun duduk balik dekat sofa. Bila duduk balik dekat sofa,
Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia rasa macam, kenapa Hazmi tak menyaut? Dia dah panggil tapi tak menyaut. Dia tergerak hati nak tutup lampu dalam rumah. Bila kita tutup lampu dalam rumah, automatik kita akan nampak luar. Nampak luar kan? Luar tu nampak jelas. Bila dia pergi dekat Swiss tu dekat dengan pintu utama, pintu keluar utama. Yang tadi sliding door kan, ni pintu keluar utama. Dia tutuplah Swiss. Bila dia tutup Swiss, korang tahu dia nampak apa? Dia nampak gula-gula hantukkan dinding dekat kepala. Hantuk, ya Allah. Dia nampak gula-gula hantukkan kepala dekat dinding. Dia macam macam tu. Itu yang menyebabkan benda tu bergegar. Menggigil, dia kata. Takut gila waktu tu, cepat-cepat dia buka lampu. Dia buka semua lampu, kerak macam tu. Habis terang satu rumah. Bila dah terang satu rumah, dia dah nampak yang ketuk dia bukan ketuk. Gula-gula tu berdiri. Dia kata tinggi gula-gula tu. Lebih tinggi daripada dia. Padahal dia ketinggian dia 170. Tinggi jugalah kan. Lebih kurang tinggi abang je lah. Abang 169. Ada tinggi sikit lah. 71, 72. Dia nampak benda tu lagi tinggi. Dia ingat orang pakai kopiah. Dia ingat kawan dia. Rupanya gula-gula berdiri, ngantukkan kepala kat dinding. Masa tu dia kata dia menggigil, badan dia bergegar. Dia nak cari kunci, dah tak terfikir nak kunci apa dah. Dah tak nampak kunci apa. Dia pergi menggapai aja kunci yang ada. Dia buka pintu, dia nak buka grill. Dia kata memang takut gila. Dia ingat waktu tu dia nak keluar pergi gerai burger dekat depan. Ada seberang jalan tu, depan tu ada jalan besar, seberang jalan tu ada kedai burger. Dia ingat nak berlari kat situ sebab dia nampak kedai burger tu buka. Dia kata nak buka kunci tu menggegel-gegel, tak boleh buka dah. Macam haram, dia kata. Tapi dia kuatkan semangat, buka grill, buka pintu, dia nak lari. Masa tu dia kata badan dia macam ni lah, nak lari dah. Badan dah tak kuat, kaki dah tak kuat. Baru dia nak lari, dia nampak benda tu nak kejar dia. Lompat, nak kejar dia. Ui, gila. Kalau bang nangis kot. Lepas tu dia kumpulkan kekuatan dia keluar berlari dengan gate. Dia merempuh je gate. Sebaik gate tu dia kata tak, dia nyangkut sikit je lah, macam tersikit je lah sangkut. Dia rempuh gate tu terbuka. Dia dah tak pakai selipar, dah tak pakai apa, dia boom lari sampai dekat kedai burger. Bila sampai kat kedai burger, dia cungap-cungap dan nangis-nangis, muka dah berpeluh-peluh pucat. Abang burger tu tanya, kau kenapa? Dia cuma cakap rumah tu ada hantu, saya nampak hantu, itu je. Lepas tu dia tak perasan sebenarnya kaki dia dah luka, kuku dia tercabut. Waktu berlari tu, dia kata sebab berlari atas jalan tar, lepas tu melompat longkang pula. Dia tak ingat dah kuku tercabut. Cuma dia ingat dia nak lari pada benda tu. Dan bila abang tu sedar ada benda yang yelah, dia dah ketakutan tu kan. Jadi abang tu cakap, bak sini, abang kunci pintu rumah, malam ni kau tidur dekat rumah abang. Rumah abang tu rumah bujang lah, dia kata. Kau tidur kat rumah abang. Jadi malam tu dia memang tidur kat rumah abang tu. Dia telefon mak ayah dia kata dia tidur rumah kawan. So mak ayah dia kata, tak kisahlah tidur rumah kawan. Sebenarnya dia tak berani tidur rumah. Dia kata dia tidur rumah abang burger tu. Abang burger tu tolong dia tutup pintu. Abang burger tu cakap tak nampak apa-apalah. Cumanya dia nampak lah lampu semua terang benderang lah, dia kata. Okey lah. Lepas tu bila bapak dia balik, dia cerita dengan bapak dia. Dah cerita dengan bapak dia tergamam lah. Tak pernah berlaku memang tak pernah berlaku kawasan tu. Lepas tu dia ceritalah dengan bapak dia pasal si kawan dia ni cerita petang tadi yang kata atuk dia ada ilmu-ilmu nak balik. Tu bapak dia cakap mungkin bapak dia cakap benda tu nak balik, ilmu lah, bukan roh. Roh dah ada dekat alam barzah. Ni ilmu dia nak balik tapi tersalah rumah atau salah alamat agaknya. GPS tak berapa nak betul lah. Macam abang kutuk pula orang sebelah. Dia kata GPS tak berapa nak betul lah. Sebab itu dia salah rumah. Patutnya sampai rumah ketiga, dekat rumah pertama dia dah ketuk-ketuk bagi salam macam tu. Jadi yang nampaknya si siapa nama dia tadi? Farhan. Yang nampaknya si Farhan lah. Farhan yang menamakan dia. Abang lupa nama dia. Farhan dia nampak dah rezeki lah. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Farhan cakap sejak daripada tu dia bukan jadi orang yang pemberani, dia jadi orang yang sangat penakut. Okey, kita tamat dengan cerita pertama. Kita pergi ke cerita yang kedua.
Kita teruskan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang kakak. Kakak ni namanya Abang, abang guna nama yang biasalah, Akak Siti lah katanya. Jadi Akak Siti ni dia cerita perkara ni berlaku waktu dia darjah 1. Tapi waktu tu bila berlaku dekat dia cerita kat mak ayah dia tak percaya. Tapi dia kata masih ingat dekat dalam otak, walaupun dia waktu tu darjah 1, dia masih ingat kat dalam otak. Dan sejak daripada tu dia tahu gula-gula tu apa. Sebelum tu dia tak tahu apa tu gula-gula. Budak darjah 1 kan mana tahu tentang makhluk-makhluk alam sebelah. Tapi disebabkan peristiwa tu dia tahu gula-gula tu apa dan dia mula takut dengan gula-gula. Macam kelakar pula letak nama gula-gula. Okey, cerita dia macam ni. Bila mak dia dah bersalinkan adik bongsu dia, dia ni anak sulung. Kak Siti ni anak yang sulung daripada 5 beradik. Jadi adik ni yang baru lahir ni adik yang kelima lah. Jadi selepas dah habis pantang, mak ayah dia ni pindah dekat satu rumah. Yang rumah ni dekat dengan tempat kerja bapak dia. Sebab bapak dia cikgu. Perkara ni lupa lagi mak cerita. Perkara ni berlaku kat Kuantan, Pahang. Okey. Dia tak nak beritahu abang. Dia tak nak abang beritahu dekat taman mana. Tapi inilah yang dia minta abang beritahu kat Kuantan, Pahang. Okey, dan dia nak jadi cerita bila dia pindah rumah tu, bapak dia pun tak siasat-siasat apa latar belakang rumah tu. Tapi rumah tu biliknya banyak, ada 4 bilik, mengikut kata bapak dia sewanya murah. Dan taman tu memang banyak guru-guru yang duduk. Dekat dengan sekolah kan, jadi banyak guru-guru yang duduk. Jadi bila malam pertama diorang pindah kat rumah tu, Kak Siti ni dia offer lah pada mak dia, dia nak enjut adik dia. Kalau korang tak faham, enjut tu maksudnya dia letakkan baby dekat dalam buaian, lepas tu dia henjutkanlah buaian tu kan. Jadi buaian korang faham kan? Sekarang buaian dah ada buaian automatik, kita tak payah henjutkan baby tu lagi. Dia naik turun sendiri sebab dia ada motor dia kan. Tapi zaman dulu-dulu tak ada benda alah tu. Jadi dia pun offer lah diri dia, kata dia nak enjut adik dia yang bongsu, sayang adik lah kan. Jadi malam tu nak jadi cerita, suasana sangat panas, kata Kak Siti. Jadi untuk mengurangkan suasana panas tu, bapak dia buka tingkap. Dalam bilik tu ada mak dia, ada bapak dia, ada Kak Siti dan juga ada baby. Adik-adik beradik dia yang lain tidur dekat bilik sebelah, tidur atas toto lah, dia kata dia punya adik beradik lelaki dia. Nak jadi cerita, adik yang bongsu ni perempuan. Jadi Siti perempuan, yang tu laki-laki. Lepas tu perempuan, jadi kakak ni sayang lah, dapatlah kawan kan. Sebab itu nak mengenjut sampai malam, dia kata. Jadi bila malam tu, malam pertama dia tidur rumah tu, dia henjutlah adik dia dekat buaian. Bila dia henjut kat buaian tu, sambil-sambil mengenjut tu, dia menyanyi-nyanyi lah kan. Bila dia nyanyi-nyanyi, dia dengar dekat luar macam ada orang nyanyi tau. Sama lagu dengan dia. Macam tu, sama lagu dengan dia. Dia pun jengah lah kat luar. Tak ada siapa-siapa. Lepas tu dia tengok mak ayah dia tidur. Waktu tu dah lebih kurang pukul 11 malam, pukul 12 lah macam tu. Rumah tu, bapak dia boleh buka tingkap sebab rumah tu rumah banglo. Jadi kalau buka tingkap pun masih lagi ada dalam kawasan rumah dia lah. Banglo kan, ada pagar semua. Jadi tak takutlah nak buka pintu. Okay. Dia pun terus lanjut adik dia. Bila tunjuk adik dia, dia dah nak tertidur lah. Lama sangat mengenjutkan adik dia gitu. Jadi tiba-tiba dia dengar macam ada orang melompat tau. Orang melompat dekat luar rumah. Dan kalau rumah banglo dia ada kaki 5 kan. Dia dengar orang melompat dekat luar rumah. Dia diam je, dia tunggu je apa yang muncul dekat tingkap tu. Bila lama-lama dia nampak gula-gula melompat depan tingkap dia. Bila abang pun dah suram tadi. Bila dia nampak gula-gula tu melompat depan tingkap dia, lepas tu dia tengok gula-gula tu tengok dia. Gula-gula tu kata Kak Siti, dia melompat. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia melompat lagi. Dia pelik apa benda tu. Budak darjah 1 bukannya tahu kalau abang yang nampak tu namanya jerit dah lepas tu. Sebab bukan abang yang nampak kan, yang Kak Siti yang nampak. Jadi dia tak faham. Dia pun pergilah kat mak dia. Mak, ada orang, dia kata. Bila mak dia baru nak mengeliat je, gula-gula tu dah melompat ke tepi. Kerikik ke tepi. Dah tak nampak balik. Tak ada orang pun, kata mak dia. Dia cakap dengan mak dia, mak tutuplah tingkap. Ada orang lah, dia kata. Ada orang pakai tudung, dia kata.
Lepas tu mak dia cakap, tak ada apa-apalah, jangan risau. Sebab rumah kita ni rumah banglo dia. Jadi kawasan tepi tu memang takkan ada orang masuk lah. Kita dah kunci gate depan tu. Okay. Dia henjut balik adik dia. Mak dia tidur lah. Mak ayah dia sambung tidur. Dia henjut sambil dia henjut. Tu dia tengok tingkap tau. Dia tengok tingkap. Tiba-tiba gula-gula tu keluar balik. Lompat kat tingkap balik. Lompat lagi. Dia tengok je gula-gula tu. Gula-gula tu pun tengok dia. Lepas tu, dia pergi dekat mak dia sekali. Kali ni dia keras sikit lah. Mak, ada orang lah. Cubalah tutup tingkap tu. Tak nak lah, ada orang. Lepas tu, mak dia bangun lah. Mak dia kata, mana ada orang. Lepas tu, dia dah desak-desak mak dia suruh tutup tingkap. Mak dia pun bangun lah tutup tingkap. Nak jadi cerita, bila mak dia tutup tingkap, tiba-tiba terkeluar gula-gula tutup depan mak dia. Terdiam mak dia. Dan tu juga mak dia punya menjerit kuat sampai ayah dia pun bangun. Bila ayah dia bangun, ayah dia tanya, kenapa? Lepas tu mak dia cakap, ada gula-gula. Mak dia cakap, gula-gula melompat tu. Allahu Akbar. Lepas tu bapak dia pun, sama ada gula-gula atau orang, si bapak ni memang kuat. Dia pergi keluar rumah, dia keliling rumah, tak ada apa-apa. Lepas tu tak ada pun kesan-kesan macam orang masuk. Dia kata, okey, tutuplah tingkap semua. Yang baby pun mak dia bawa daripada buayan tu, mak dia bawa letak kat tengah-tengah antara bapak dengan mak dia kan. Yang Kak Siti ni dia suruh tidur. Jadi malam tu tamat kat situ aja. Lepas tu besok paginya dia dengar, besok paginya tak ada apa-apa, dia pergi sekolah, dudang atau dia balik sekolah, dia dengar mak dia berborak dengan jiran sebelah. Dia dengar mak dia cerita, malam tadi jadi begini. Tapi dia dengar lah kan, benda tu macam serius lah kan. Okey. Lepas tu malam tu dia rasa macam dia nak jaga baby lagi. Dia nak enjut baby lagi sebab dia nak tengok ada tak gula-gula tu datang. Tapi mak dia tahu benda ni memang bukan, dia dah tahu kan, ada tak nak lah anak sulung dia kena ganggu lagi. Jadi malam tu dia suruhlah anak dia tidur awal. Lepas tu tingkap dah tak buka, langsir pun tutup. Jadi malam tu tak jadi apa. Malam tu dekat bilik mak dia tak jadi apa-apalah. Nak jadi cerita dekat bilik sebelah. Yang Kak Siti ni dia macam dah curious kan, dia rasa macam malam tadi ada benda, malam ni mesti ada benda sekali lagi. So dia pun tahan mata dia. Tahan mata. Akhirnya dia nampak dekat tingkap dia, di sebalik langsir yang tak berapa nak rapat, benda tu, gula-gula tu melompat depan tu. Dia pun tenung gula-gula tu tenung lah dia, tengoklah dia. Lompat. Lepas tu dia rasa macam tak sedap hati. Dia pergi bilik mak dia, dia kejut mak dia. Mak dia cakap dengan mak dia, mak, ada orang lah dekat luar tingkap, orang yang semalam. Mak dia punya terkejut. Mak dia beritahu dengan bapak dia keluar rumah, nak hambat lah katanya. Sama ada orang ataupun gula-gula, lantak lah nak hambat dulu. Bapak punya berani kan. Keluar rumah tak ada apa-apa. Okey. Jadi malam tu bapak dia azan dekat ruang tamu, azan dekat bilik Kak Siti, azan dekat bilik-bilik lain dan termasuk dengan bilik bapak dia. Bapak dia azan kuat-kuat dan jadi malam tu diorang dapat tidur dengan aman. Jadi mengikut kata Kak Siti, besoknya pada waktu tengah malam ketiga waktu tengah malam, ada seorang imam datang. Dia kata ada orang, dia katalah imam, orang tu pakai kopiah. Lepas tu orang tu buat bacaan. Lepas tu orang tu siram gula garam, tabur garam di sekitar rumah dia. Dia tengoklah. Jadi sejak daripada malam tu, kemunculan gula-gula tak ada lagi muncul. Dan waktu tu Kak Siti rasa macam benda tu bukan hantu lah. Dia nampak macam benda tu melompat-lompat. Tapi bila makin dia besar, barulah tahu yang melompat tu adalah si gula-gula. Jadi sejak daripada tu dia fobia. Dia tak boleh, kalau dia pergi rumah orang meninggal pun, dia kata dia akan rasa takut kalau bukan saudara mara. Kalau saudara mara tak ada masalah, dia kata. Yang bukan saudara mara, dia akan rasa takut sebab dia teringat peristiwa malam tu. Okey, habis kisah yang kedua. Kisah yang ketiga disampaikan oleh Muhammad. Kisah yang ketiga ni scary Mary sikit, seram sikit. Macam ni. Ceritanya dia berlaku dekat satu kat mana? Dekat Pahang juga, tapi abang lupa dekat mana tempat dia. Kalau tak silap abang dekat Raub Pahang. Okey. Disampaikan oleh Muhammad. Cerita dia macam ni.
dia ni daripada daerah lain, daripada Johor. Dia pergi ke Raub Pahang sebab menghadiri majlis perkahwinan sepupu dia. Jadi bila sampai dekat Raub Pahang tu, perkahwinannya besok, jadi sedara mara si kawasan Pahang ni dah siapkan homestay untuk keluarga-keluarga jauh yang datang. Itu memang standard lah kan, kalau sedara mara jauh datang, tak adalah kita suruh tidur dekat hotel, tuan rumah akan sediakan homestay. Jadi nak jadi cerita, hari tu sepupu-sepupu dia lain, makcik-makcik saudara dia yang lain tak tidur dekat homestay tu. Sebabnya diorang semua dah booking hotel, booking chalet, alang-alang datang ke Raub Pahang ni nak cari-cari ikan patin lah kan, tidur kat hotel. Jadi rumah homestay tu terkosong macam tu aja. Jadi si Muhammad ni dengan bapa dia, dengan mak dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia pun decide lah tuan rumah dah sediakan homestay, apa kata kita tidur dekat homestay tu. Okey, dia orang pun tak apalah, jimatlah belanja sikit kan, tidurlah dekat homestay tu. Nak jadi cerita lah malam tu. Yang perempuan, homestay tu tak banyak bilik, kata Muhammad. Dia kata biliknya ada 2 saja. Jadi satu bilik dihaskan untuk bini dia dan anak-anak dia yang berderet-deret tu, dan satu bilik lagi mak dia tidur dengan adik perempuan dia. Adik perempuan dia adalah sekali dia kata tidur dengan adik perempuan dia. Dia tidur dengan ayah dia dekat ruang tamu. Mujur dekat ruang tamu tu ada aircon. Ini bukan rumah-rumah kampung tau, ni rumah bandar. Rumah teres 1 tingkat tapi ada 2 bilik, macam rumah murah lah. Bukanlah rumah murah, rumah sederhana. Abang minta maaf kalau abang tersalah cakap rumah murah, tak baik. Itu memang tak baik. Kita tak boleh nak kelas-kelaskan orang macam tu kan, memang tak baik. Nak cakap rumah tu rumah teres 2 bilik je lah. Minta maaf sangat-sangat kalau abang tersalah cakap rumah teres 2 bilik. Jadi dia tidur kat ruang tamu. Okey, malam tu dia tidur, dia susah nak tidur tau. Dia tengok bapak dia dah berdengkur kerak-keruk. Dia susah nak tidur sebab dia kata, Muhammad kata, dia ada habit kalau tidur dekat tempat yang lain, tak kisahlah tidur kat hotel ke tidur yang lain daripada tempat tidur dia dengan isteri dia, dia akan susah nak tidur. Termasuklah malam tu dia susah nak tidur. Paling kiri, paling kanan, paling kiri, paling kanan, dah bak cuci muka, cuci kaki, barulah dia dapat tidur. Itu pun ambil masa sampai pukul 1 pagi baru dapat tidur. Rumah tu memang tak berapa jauh dengan rumah pengantin kan. Okay. Bila dia dah tidur tu, malam tu dia terjaga tiba-tiba tau. Lebih kurang dia tak pasti pukul berapa, tapi dia terjaga. Kaki dia ni, dia dah selimut tau, dia kata. Dia dah selimut, kaki dia ni menendang sesuatu macam bantal tau. Dia kata, dia menendang sesuatu. Dia kata, macam mana boleh ada bantal kat kaki? Seingat dia kata, waktu dia tidur, ada 2 bantal je. Satu bantal dia dan sebelah tu bantal bapak dia. Dan bapak dia tidur kat situ lah. Tapi hujung kaki dia ni ada apa? Dia sentuh lagi sekali. Benda tu keras, dia kata. Dia kata, apa benda ni? Dia sentuh kali ketiga. Bila dia sentuh kali ketiga, benda tu bergerak tau. Macam gitu. Gitu sikit. Dia terkejut. Apa benda pula kat kaki aku ni? Anak aku ke? Dia fikir macam mungkin anak dia. Kadang-kadang anak budak-budak kan tidur kan, bila tidur ada mengigau kan, keluar kadang-kadang nak tengok bapak dia. Jadi dia pun buka selak selimut dia sikit, dia tengok kat kaki, bukan anak dia, tapi gula-gula. Masa tu dia kaki dia yang lurus, dia terus merekod macam ni lah. Pegang, sudah, dia kata, apa benda pula ni? Memang dia kata, memang gula-gula, nampak putih. Dia kata, berbungkus cantik mulik je, kata. Yang dia sentuh tadi, yang dia terajang tadi sebenarnya gula-gula. Bila dah macam tu, tangan dia, bila dia mengikut menghadap ke side lain tau, ke bahagian lain. Dia membelakangkan bapak dia. Okay. Jadi, dia pun tangan dia kata keluar daripada selimut, dia cubit bapak dia. Tak sedar, orang tua tu penat sangat agaknya. Lepas tu dia keluar pada selimut lagi, dia cubit bapak dia lagi sekali. Bapak dia tak bergerak. Sudah, jangan-jangan bapak dia pun dah bukan bapak dia, jangan-jangan gula-gula juga kot. Sudahlah, dia kata dia dah takut dah ni. Dia tengok lagi sekali kat bawah, memang ada lagi gula-gula tu tak bergerak dah. Kalau jadi kat abang, sempang. Ya Allah, janganlah jadi. Ya Allah, jangan jadi kat aku. Okey.
Jadi dia nak buat macam mana? Dia paling konon-konon macam dia tidur lah kan. Konon-konon kita memperdayakan benda tu kan. Dia pun buatlah berpaling, dia tengok bapak dia tidur, dia pergi keluarkan tangan, dia tak berani nak tengok bawah lagi tau, dekat kaki dia cubit bapak dia lagi, bapak dia macam itu aja. Orang tua ni memang dah betul-betul ngantuk. Dia kata lepas ni berdosa pun berdosa lah kan. Dia kuatkan tangan dia tepuk dada bapak dia, bapak bangun. Bapak dia terus bangun, terus mengucap Allahu Akbar, pandang anak dia, kau dah kenapa? Bapak dia cakap, aku nak tidur. Lepas tu bila bapak dia dah bising, dia pun bangun, dia tengok kat kaki dia, tak ada apa-apa. Lega, dia kata, dah cuak dah, dia kata. Dah tu dia cakap dengan bapak dia, okay, kita tidur bilik lain malam ni, dia kata. Tidur bilik, tak naklah tidur ruang tamu, dia kata. Okey, bapak dia kata, kenapa tidur bilik, kan ada adik kau, dia kata ada mak, lepas tu anak-anak kau ramai, kata. Jomlah tidur dalam bilik, tak selesa tidur kat sini, kata. Dia bagi alasan lah. Lepas tu bapak dia bila dah cakap macam tu, bapak dia pun masuklah bilik. Dia pun masuklah bilik. Bila dia masuk bilik, dia ingat dah aman, dah boleh tidur. Malam tu dia tengok, dia tak tidur tau. Dia kata dia nak tidur tapi dia tak boleh tidur. Dia rasa dah macam yang dia nampak tadi bukannya yang dia dalam mimpi, memang dia nampak betul-betul. Jadi disebabkan dia tak tidur tu, dia duduk termenung, terkebil-kebil, dia tengok anak-anak bini dia tidur, sebab dia tidur sebilik kan, tapi tidur bawah lah, anak dia dengan bini dia tidur atas katil. Lepas tu dah terkebil-kebil, dah ketakutan sangat tidur, dia panggil lah bini dia, yang dia kata. Atau bini mak-mak kan kalau terketek sikit berjagalah kan. Ada apa, dia kata, awak ni lah dah tidur ke, dia kata. Dah tidur lah bang, ngantuk lah. Lepas tu jomlah kita borak-borak dulu, kata. Dia ajak boraknya orang tu membentak lah kan. Okay. Dah bini dia kata, awak tidur lah, saya dah ngantuk dah ni. Okay, anak kecil-kecil kan. Dah dia terkebil-kebil lagi. Dah terkebil-kebil, time tu dah tengah malam. Time tu dia dengar ada benda kat luar melompat-lompat. Dia kata melompat, memang benda tu, memang gula-gula lah yang melompat. Tapi bila melompat, masa tu dia tak fikir apa, dia cuma buat selawat Nabi, dia zikir banyak-banyak, dia berharap, dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia tertidur. Dan doa dia dikabulkan, akhirnya dia tertidur. Bila dia sedar-sedar, dah subuh. Bila dia dah subuh, dah tak ada apa-apalah. Esok pagi ni, dia cerita kat semua sepupu-sepupu sepapat semua. Rupanya nak jadi cerita, sepupu sepapat dia dah tahu, rumah tu memang misteri, sebabnya yang si tuan rumah tu, keluarga tuan rumah tu beritahu yang dekat yang lain-lain ni, tapi yang lain-lain dia terlupa nak beritahu dengan si Muhammad ni, dengan keluarga ni lupa nak beritahu. Jadi rupanya malam tu memang dia orang nak mengelak tidur daripada rumah tu, sebabnya dikatakan rumah tu dulunya ada orang mati mengejut. Tiba-tiba mati. Dulu orang bujang duduk rumah tu, tiba-tiba dia mati, dah lama baru orang jumpa. Itulah cerita rumah tu. Jadi bila dah ramai-ramai tahu, dah ramai-ramai lah cari hotel. Yang dia ni pula terlambat datang, sasah dah datang raut pahang dah malam, lalu terus check in je lah dalam rumah tu kan, tanpa dia dah selidik-selidik, dah tuan rumah sediakan kan. Lepas tu dah tidur, malam tu dapat pengalaman jumpa gula-gula, ambil. Terima kasih sebab dah menonton video abang 3 hari ni cerita. Satu, cerita tentang gula-gula tersalah rumah. Yang kedua adalah gula-gula melawat baby. Yang ketiga adalah gula-gula di dalam rumah homestay. Jadi abang harap cerita kali ini dapat menghiburkan korang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.